All, so how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ni kita nak buat satu menu yang mungkin sekarang ni semakin popular, iaitu kita nak masak sate. Kita nak buat sate. Sate apa? Bukan sate daging, bukan sate ayam, bukan sate kambing. Sebab benda tu semua saya dah buat dekat channel saya, jadi saya tak payah nak buat lagi. So hari ni bagi mereka yang vegetarian nak makan sate, boleh makan sate ni sebab kita menggunakan cendawan, cendawan king. Saya panggil dia cendawan king lah. Ada orang panggil dia cendawan tiram king ataupun tiram raja. In English they call oyster king mushroom. Jadi hari ni kita nak buat dengan menggunakan cendawan tu untuk kita jadikan dia sebagai sate. Bagaimana kita nak menyiapkan sate yang bujang-bujang yang kat rumah tanpa kita nak bakar-bakar dekat arang, sebab kita nak masak dekat kondo kan. Jadi kita boleh siapkan ikut resepi ni, rasa dia memang sedap ya. Dan untuk kuah dia pula, biasa orang kalau buat kuah sate memang kebiasaannya menggunakan resepi kuah sate yang agak pekat. Tapi hari ni saya nak buat another version. Kita nak buat versi-versi kuah-kuah steamboat yang agak cair tu ya. Sate kacang yang kuah kacang, sate steamboat yang agak cair tu kita buat macam tu dengan ada rasa-rasa kuah kacang ada, rasa udang kering pun ada. So bagaimana nak buat dia? So tonton video ni daripada awal sampai habis, okay? So let's check it out this recipe. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Ini adalah kita punya cendawan king ataupun ada orang panggil oyster king mushroom ataupun cendawan tiram mushroom. Nampak tu besar-besarnya. Dah macam kotek. Ya, nampak tu bentuk dia, depan dia panjang-panjang, besar-besar. Ni ada lagi yang besar ni. Nampak ni montok lagi. So kita nak masak apa ni cendawan ni biasanya saya suka buat sup atau kita sotekan macam tu, tapi hari ni kita nak buat yang very special sikit sebab hari ni kita nak buat sate. So as you know, today we want to make a sate cendawan king ataupun in English they call oyster king mushroom sate, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Firstly, kalau kita nak buat sate cendawan mesti kena ada cendawan dia. So kita perlukan cendawan king ni. Saya tak semuakan lah sebab banyak sangat, saya nak makan seorang je. Satu pieces ni pun dapat dalam beberapa cocok kan. Okay, so kita buat sikit je. So ini saya tunjukkan kita punya bahagian nak membuat sate dulu, yang bahagian kuah dia tu nanti. Sebab hari ni saya nak buat kuah yang besi-besi, macam kita makan sate steamboat tu, dia lain sikit daripada kuah sate ayam dan daging. Sebab kalau vegetarian ni makan dengan kangkung pun sedap untuk kuah yang sate steamboat tu. Okay, and this one is the onion and garlic, bawang putih secukupnya. And 1 tablespoon of fennel powder, serbuk jintan manis dalam 1 sudu makan. And this one is the cumin powder ataupun serbuk jintan hitam dalam 1 sudu makan juga. And this one is the coriander powder ataupun serbuk ketumbar pun dalam 1 sudu makan. Kalau nak lebihkan serbuk ketumbar sikit pun boleh, okay? Dan ini adalah halia dan juga lengkuas ya, galangal and ginger secukupnya. And this one is the turmeric powder, serbuk kunyit secukupnya. And this one is the salt and MSG garam dan sedikit MSG Dan kalau buat sate mesti kena ada gula. So this one is our sugar. Okay, secukupnya dalam 2 tablespoon Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia. Jadi kita kena potong-potongkan cendawan kita. Saya suka buat versi yang potong bulat-bulat macam ni supaya ada perbezaan antara sate ayam atau sate daging dia bulat-bulat macam ni lah Kita potongkan bulat-bulat dulu, okay. Buangkan buntut dia. Potongkan dia bulat-bulat macam tu. Ya. Jadi ada beza lah kan, sate ayam, sate kambing, sate itik ke kan. Yang bahagian macam kepala takuk ni kita belah dua je. Macam tu. Yes. So sekarang ni dah siap dah kita punya cendawan, kita potong-potong. Ya, jangan dibasuh sebab cendawan ni akan mengeluarkan airnya sendiri, okey. Jangan dibasuh So now kita nak blend kita punya bumbu-bumbu kita, okey. Okay, so now we blend this one is the onion and garlic, bawang putih. This is halia and lengkuas, galangal and ginger. Coriander powder, serbuk ketumbar. Cumin powder, serbuk jintan hitam. And this one is the fennel powder, serbuk jintan manis. And this one is the turmeric powder, serbuk kunyit. And blend it together, kita kisarkan dia halus, okay. This one is a grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisarkan. So kita tuangkan dekat kita punya cendawan kita, our mushroom. Jangan lupa kita masukkan dengan garam dan sedikit MSG, little bit of MSG.
dan sedikit gula ya. And then kita adukkan merata, kita gaulkan dia merata, okay? Like this. Ini digaulkan sebati sampai merata supaya dia menyerap dia punya bumbu-bumbu ya. Ini dah terasa bau sate. Okay, so sekarang ni kita prepkan dia. We marinate around 1 hour 1 or 1.5 hour. 1 jam setengah cukup sebab ni dia akan mengeluarkan air, takut dia lembik Kita bagi dia menyerap je, okay? Sekarang kita nak siapkan kita punya sos kacang kita, sos pencecah sate cendawan kita, okay? So bahan-bahan dia ialah, and this one is onion, garlic and ginger, bawang putih dan juga halia. And this one adalah kita punya dry red pepper after I soak selepas saya rendam lada kering dalam 10 pieces. Selepas saya rendamkan dengan air panas supaya dia lembut macam ni. And 2 pieces of lemongrass kita punya serai kita. Kita punya kacang tanah, this one is a peanut after I fried selepas saya gorengkan dia. Untuk kuah ni dia punya kacang tanah dia tidak begitu banyak dalam 1 cup cukup 1 tablespoon of all-purpose flour, tepung gandum dalam 1 sudu makan. And this one is a cornstarch, tepung jagung dalam 1 sudu makan. Dan saya suka ada rasa udang kering This one adalah kita punya dry shrimp yang halus-halus ni, beli yang cencang-cencang macam ni Jadi dia murah sikit, boleh kita letakkan 2 sudu 3 sudu kat dalam tu Saya suka tambahkan 1 pieces of cube ikan bilis anchovies cube 1 pieces. Ini adalah sos masam manis sos plum plum sauce, okay? Dalam 2 tablespoon dalam 2 sudu makan, okay? Itu saja. So now let me make our sauce kita. Sekarang ni kita nak buat grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. This one is onion, garlic and ginger, bawang putih dan juga halia. And this one adalah kita punya lada kering kita, dry red pepper. This one is the lemongrass, kita punya serai kita. This one is kita punya peanut kita ataupun kacang tanah kita. Sambal ni very simple untuk kita buat, sampel-sampel bujang-bujang pun boleh buat kat rumah, okay? And now we blend it together, kita kisarkan dia halus, okay? Now we pray this all, kita panaskan minyak ni. Bumbu yang telah kita blend our grounded ingredient, so kita tumiskan we saute it. Dia tumiskan sampai dia terbit bau, sampai dia terbit minyak lah okay. So look at this, nampak ni dia dah terbit bau dah terbit aroma, dia punya minyak dia pun dah terbit, nampak tu ya. Kita masukkan udang kering kita semua kan or dry shrimp ataupun orang kata ebi. And kita masukkan sos plum. And this one is the anchovies cube Saya suka ada rasa ikan bilis dan udang kering So kita saute it, kita tumiskan. Kalau kita perakkan kita punya sate kita lama, dia akan mengeluarkan jus dia, nampak tu yang jus ni boleh masukkan sekali dekat kita punya kuah sate kita macam tu. Ya, jangan dibuang boleh menambahkan rasa sate lagi kat situ So now kita letakkan garam or MSG, is up to your taste, okay? Garam atau gula, MSG terserah kepada cita rasa anda. Ya, ini saya letakkan 3 tablespoon of sugar gula 3 sudu makan banyak sikit Ya, sambal sate ni dia memang ada manis-manis sikit Okay, so look at this. You kena rasakan betul-betul rasa Cukup garam, cukup gula cukup rasa Kita letakkan air sikit supaya dia tak terlampau pekat kuah dia. Bila kita nak buat kuah kacang steamboat, dia tidak begitu pekat Dia agak cair-cair sikit Dia kurang manis 3 sudu gula, so kita masukkan gula lagi. Sebab dia kuah dia memang kena ada rasa manis-manis sikit Okay. Kita biarkan dia mendidih dulu okay. So sekarang ni kuah kita dah mendidih, minyak dia pun dah terbit, nampak tu Kuah sate steamboat dia memang cair macam ni tapi ni terlampau cair sangat nanti kita akan pekatkan sikit
Ni namanya kuah sate steamboat Dia punya kuah dia rasa ala-ala macam kuah mi Bandung, tak mi Bandung Seakan-akan ada rasa. Dia rasa udang kering dengan kacang Dan kita kentalkan sikit dengan campuran tepung jagung dan juga tepung gandum sikit je. Ni dah agak pekat. So kita aduk-adukkan dia. So kita dah dapat tekstur dia yang kita nak macam ni dia seakan-akan cair tapi tak cair Ini you boleh terus masukkan sate steamboat, you boleh godokkan sekali, you boleh rebuskan sekali Tapi ni dah siap rasa dia dah sedap Kita tunggu lagi sekejap untuk dia terbitkan lagi minyak okey. So sekarang dia punya kuah dia dah jadi, dah siap ready to be served dengan kita punya sate kita. Okay, so switch off the stove, tutupkan api. Oleh kerana rumah kita rumah kondo, jadi saya tak bakarkan pakai arang, kita bakarkan pakai pan je. Okay. Ya, sapukan sedikit minyak dekat non-stick pan kita. Dah perapan kita punya sate kita, kita dah gaulkan merata macam tu. So sekarang kita nak panggangkan satu-satu, okay? Kalau cendawan kita boleh panggangkan dia macam ni. Kalau daging tak boleh, nanti kita susah nak cucuk kalau cendawan kita panggangkan macam ni. Okay. Ya, kita gunakan dua pan, non-stick pan, jadi cepat sikit, okey. So sekarang kita terbalikkan dia, flip over. Terbalikkan, nampak tu, nampak ni. Nampak tu bila dia dah agak garing dah terburn, kita balik-balikkan kan dapat macam kita panggangkan dia kan. Kita bakar dekat arang kan. Betul tak? So look at this, nampak ni dia dua-dua belah dah terburn nampak ni Dua-dua belah dah terburn. Zoomkan, nampak ni dua-dua belah dah terburn. So kita angkatkan okey. Lepas ni baru kita akan cocokkan dia jadikan sate. Kalau cendawan boleh, kalau ayam tak boleh, nanti dia berderai. Dan kita panggangkan seterusnya. Okey, panggangkan seterusnya. Okey so sekarang ni nampak ni kita punya cendawan kita dah masak setting cantik. Ya, kita akan cocokkan dia macam kita buat sate macam biasa, nampak tu. Macam sate kan? Nampak ni, tapi dia adalah cendawan ni, rasa dia sedap sangat Ya, kita cocokkan dia sebab dia dah lembut, dah soft and tender, nampak senang untuk kita cocokkan dia, nampak tu. Ya. Very simple kan cocokkan dia kan? Ya. Ya, kalau you duduk kat rumah nak panggang macam pakai sate tu pun boleh juga pakai arang, tapi kita ni dekat rumah kondo, kita buat macam ni lah ayam tak boleh buat macam ni, daging tak boleh buat macam ni, nanti dia hancur tapi kalau cendawan boleh. Ni bahagian dia punya kepala takuk ni kita letaklah kat ujung-ujung dia yang bahagian ujung dia begitu. Ni tambah lagi satu lah nanti ni tambah lagi satu lah, nampak macam pendek sangat kita cari yang macam ni. Kita cocokkan dia macam tu, nampak? Ya, and then kita letakkan dia punya kepala takuk dia. Begini. Begitu. Nampak tu. Jadi dah kita punya sate cendawan king. So now buat semua sekali, do it all, okay? Okay y'all, tada! So ini dia kita punya sate cendawan king, or in English they call oyster king mushroom satay. My version Portu Jawa. Look at this. Nampak tu sate kita. Ya. Walamame. Dan saya hiaskan dengan timun, yellow capsicum ada benggala kuning dan juga bawang kuah kacang steamboat ataupun kuah sate kacang steamboat yang kat sana tu, yang agak cair-cair tu. So now I zoom it for you, okay?
Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini adalah kita punya sate cendawan king. Cendawan tiram king ataupun oyster king mushroom, nampak ni. Kita jadikan dia sate dan kita panggangkan dia. Memang kalau you cium memang bau sate lah, sebab kita pakai rempah ratus bumbu sate. Dan kita nak tahu bagaimana rasanya kan. Mungkin anda dekat luar sana tak pernah cuba, jadi biar saya cuba apa yang saya masak, bukan nak bedek. Tapi kita cuba dulu, okey? Sedap. Dia kenyal-kenyal. Rasa sate lah, macam yang makan sate ayam. Macam itulah. Ada sweet-sweet sikit. Memang sedap. Dan kita makankan dia. Nampak ni? Sos kita punya. Yang agak ni. Agak ni. Ni kita punya sos kita. Sos kacang steamboat. Tu asal nak cakap. Ini kalau you cairkan lagi, sebab ni dekat aircon dia nampak macam beku sikit. You kasi air panas. You cairkan sikit, dia jadi macam you makan steamboat yang kat kedai, yang kat gerai tu kan. Sate steamboat, celupkan kat situ Sedap. Enak. Kita cuba lagi satu. Bukan nak bedek, rasa dia lain daripada kuah sate biasa. Wow. Gosok. Enak. Memang try at home. Ada tunjukkan resepi. Kalau you buat jadi sedap. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe punya channel, okey? Support saya punya channel, okey? Ini adalah sate vegetarian. Semua adalah kita punya berasaskan sayur dan kacang ni memberi sumber protein kacang tanah ni. Amazing. Makan dengan bawang. Ambil satu. Let's Kalau awak buat kat rumah, nak gunakan apa? Bakar dekat arang tu. You boleh cocok-cocokkan dulu Dah perap tu, boleh cocok-cocokkan. Tapi oleh kerana kita panggang menggunakan pan, jadi kita tak payah cocokkan dulu. Kita panggang sampai dia masak, kita cocok-cocokkan. Sebab cendawan ni dia memang tekstur dia memang dah kenyal-kenyal Bukan macam tekstur ayam atau tekstur daging Ya, kalau kita masak dulu nanti dia akan hancur Kita tak boleh nak cocok, susah Gusto. Overall, saya bukan nak puji lah Kalau 10, I bagi 10. Sedap. Memang sedap. Boleh jadi idea untuk menjual sate So kepada anda semua, bagaimana? Nak cuba tak? Cuba saya punya resepi ni, confirm sedap. As well, kuah sate ni kena pandai estimate garam, gula, dia mesti kena ada. Biasalah kalau kuah sate mesti kena ada manis-manis sikit. Dan bagi dia merenih, masak sampai dia agak kering, baru letakkan air supaya udang kering tu dia akan mengeluarkan dia punya rasa dia kepada kuah kacang kita. Okay? So sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandisa, untuk anda semua. Bye.